Tamadun Islam merupakan satu tamadun yang besar dan megah di seluruh dunia. Tamadun Islam telah wujud selama berabad-abad lamanya, daripada zaman dahulu hinggalah ke zaman kini. Namun, pada zaman kemodenan ini, dengan kemajuan teknologi yang canggih dan sebagainya, tamadun Islam telah berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya dari segi budaya yang datang daripada negara barat dan sebagainya. Kelainan budaya ini telah memberikan pelbagai cabaran kepada tamadun Islam daripada segi negatif dan positif. Dalam video ini kami akan bincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh tamadun Islam dari segi budaya yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Aizam bin Aswaidi dengan rakan saya Muhammad Syukri bin Mahari dan Muhammad Nozul Fikri bin Ahmad Siru akan menerangkan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh tamadun Islam dan bagaimana tamadun Islam ini menghadapi cabaran ini. Cabaran yang dihadapi oleh tamadun Islam pada zaman ini dari segi budaya, pertamanya ialah kemajuan teknologi di hujung jari. Perkembangan teknologi yang kian meningkat di kalangan masyarakat, terutamanya di kalangan remaja, sangat memberikan impak dan cabaran yang besar terhadap golongan muda-mudi pada zaman ini. Dengan adanya teknologi ini, berbagai perkara dapat didapati dan diakses semudah berikan jari. Contoh yang terang-terang lagi bersuluh ialah pelayaran web negatif. Ketagihan terhadap web negatif mencetuskan kerosakan maruah, nilai kepribadian, dorongan terhadap jenayah seksualiti, masalah perundangan, perhubungan interpersonal dan pembaziran wang serta masa. Kewujudan web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja, termasuk anak-anak sekolah, remaja dan golongan dewasa, memberi kesan negatif terhadap perubahan nilai dan gaya hidup mereka. Pengaruh teknologi atau ICT yang menular dalam kehidupan moden hari ini jelas telah berjaya merubah paradigma sosial budaya dan bahasa komunikasi. Penjajahan budaya hidup barat dalam aspek pakaian, makanan, minuman, tingkah laku, hiburan telah menukar jati diri manusia. Pakaian tradisional setiap kaum dan bangsa hanya menjadi pakaian rasmi, acara atau perayaan sahaja. Ia tidak lagi menjadi pakaian harian yang dibanggakan. Makanan seperti kuih tradisional bertukar dengan makanan import dengan pelbagai jenama terkenal di dunia. Seperkara yang menarik dalam isu kemajuan teknologi ialah berlakunya tanpa disedari iaitu kerosakan bahasa. Bahasa pesanan ringkas dan chatting memerlukan tulisan yang ringkas dan mudah. Kesannya terbawa sehingga banyak pihak menerima pakai dalam komunikasi harian mereka, terutama di kalangan anak remaja. Misalnya perkataan Assalamualaikum sudah diringkaskan dengan berbagai cara seperti Askum, Assalam dan Salam. Mulai tersebar penggunaannya perkataan ini. Perkataan ini jelas tidak tepat dari susunan ejaan, kata-kata dan maknanya sendiri. Ianya jelas merosakkan penggunaan istilah, perkataan dan bahasa itu sendiri. Kepenggunaan teknologi di hujung jari harus diterima dengan hati yang terbuka, tetapi ia haruslah dipandu dengan etika dan akhlak mulia agar menjadi budaya terpuji masyarakat Islam. Menggunakan teknologi untuk mencari maklumat adalah satu kebiasaan dan maklumat yang diakses hanyalah maklumat yang dapat memantapkan minda dan hati nurani. Penyemaian nilai hormat wajib diberi keutamaan, meletakkan nilai hormat yang tepat dan bersesuaian dengan kehendak ajaran mulia agama dalam institusi ICT dewasa ini adalah satu kemestian. Cabaran seterusnya ialah generasi muda yang mementingkan kemodenan. Generasi muda merupakan satu tunjang bagi sesebuah tamadun kerana mereka lah yang bakal mewarisi tugas-tugas generasi lama dalam pemerintahan, pentadbiran, keselamatan dan sebagainya. Namun jika tersilap langkah, generasi muda juga boleh menjadi satu faktor keruntuhan tamadun dan budaya. Seperti yang kita lihat kini, generasi muda tidak lagi mengamalkan cara atau sikap seperti generasi sebelum ini. Mereka juga sangat berbeza dari segi pemikiran dan akal. Ini kerana mereka terlalu terdedah dengan kemajuan dan kemodenan di awal usia, menyebabkan mereka tidak lagi ingin mengikut cara lama dan mula berfikir secara terlalu terbuka dan liberal. Mereka juga hanya berfikir secara logik akal dan apa yang dapat dilihat di depan mata. Berbagai kata digunakan untuk mengkritik perkara yang dikira ketinggalan zaman seperti kolot dan sebagainya. Lebih teruk lagi, isu agama dan hukum hakam juga dianggap sebagai kolot dan remeh-temeh. Pemikiran yang terlampau moden mengambil kira bahawa isu sensitif, contohnya dari segi agama, sebagai perkara yang tidak wajar diambil serius. Bagi mereka, mengikut hukum agama hanyalah sebagai kolot atau tidak mengikuti perkembangan semasa dan berfikiran sempit. Padahal itulah yang sebaik-baiknya untuk mereka. Contohnya isu bersalaman antara berlainan jantina. Generasi muda mengambil remeh tentang hukum ini dalam agama. Bagi mereka, ini ialah zaman moden, bukan lagi zaman dahulu.
Jadi mereka harus bersikap seperti orang moden, di mana perkara yang dianggap kolot itu merupakan perkara yang tidak perlu diikut dan haruslah bersikap liberal dan terbuka dalam hampir semua aspek. Isu ini merupakan cabaran yang besar dalam tamadun Islam. Ini sendiri berpunca dari kemodenan yang asas utamanya datang dari budaya barat. Contohnya seperti dari filem, drama dan isu negara barat sendiri yang secara langsungnya mempengaruhi minda generasi muda. Seperti yang kita lihat kini, tamadun Islam mengusulkan pelbagai cara untuk mencegah generasi muda dari terus hanyut dalam arus kemodenan ini. Banyak tamadun Islam termasuklah Malaysia sendiri, iaitu negara kita ini, mewujudkan pelbagai acara, rancangan dan aktiviti yang menekankan perkara yang tidak perlu diikut dan haruslah bersikap liberal dan terbuka dalam hampir semua aspek. Isu ini merupakan cabaran yang besar dalam tamadun Islam. Ini sendiri berpunca dari kemodenan yang asas utamanya datang dari budaya barat. Contohnya seperti dari filem, drama dan isu negara barat sendiri yang secara langsungnya mempengaruhi minda generasi muda. Seperti yang kita lihat kini, tamadun Islam mengusulkan pelbagai cara untuk mencegah generasi muda dari terus hanyut dalam arus kemodenan ini. Banyak tamadun Islam termasuklah Malaysia sendiri, iaitu negara kita ini, mewujudkan pelbagai acara, rancangan dan aktiviti yang menekankan penerapan aspek agama dalam generasi muda. Contohnya seperti rancangan pencetus ummah, da'i, tilawah Al-Quran dan sebagainya yang mengambil peserta dari kalangan generasi muda. Ini sebenarnya merupakan satu cara untuk menarik minat generasi muda dalam isu agama dan untuk mengelakkan mereka dari terus lalai. Banyak tamadun Islam kini menekankan generasi muda sebagai aktivis agama demi menarik minat generasi muda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawazul Bikri bin Muhammad Siru dan saya akan menerangkan kepada anda semua bagaimana tamadun Islam berhadapan cabaran globalisasi dan dunia moden. Yang pertama ialah pengaruh budaya barat di dalam kehidupan masyarakat Islam. Pengaruh dunia barat ini dapat dilihat di dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini ialah seperti sambutan hari perkahwinan dan sambutan hari kelahiran. Dalam sambutan seperti ini terdapat unsur-unsur budaya barat yang boleh menjejaskan Islam itu sendiri. Yang seterusnya, budaya barat yang masuk ke dalam kehidupan umat Islam pada hari ini ialah seperti ulang bebas di antara lelaki dan perempuan, dan cara berpakaian mereka juga terikut-ikut dengan unsur-unsur budaya barat. Perkara ini jelas tidak ke Islam sendiri kerana cara budaya barat berpakaian, budaya-budaya seperti ini sangatlah tidak sesuai untuk diamalkan oleh umat Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam hendaklah pandai memilih budaya barat yang bersesuaian dengan kita supaya budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua ialah pengaruh media sosial. Media sosial sangatlah memberi kesan kepada seluruh umat Islam itu sendiri. Antaranya ialah penyebaran berita palsu, pelayaran laman web yang boleh menjejaskan umat Islam itu, penyebaran fitnah secara berleluasa, dan pada masa yang sama ialah kes perjudian di atas talian. Kita sebagai umat Islam, sebelum kita menyebarkan sesuatu berita itu, kita hendaklah memeriksa dan menyiasat dahulu kesahihan berita tersebut supaya berita tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada kita sendiri. Yang seterusnya ialah pelayaran laman web negatif. Antara laman web yang negatif ialah laman web yang mengandungi unsur-unsur lucah, dan selain itu juga laman web yang mengandungi unsur-unsur keganasan, yang bila kita terpengaruh laman web tersebut, ia secara langsung memberi kesan yang buruk pada agama Islam dan umat Islam itu sendiri. Selain daripada itu juga ialah perjudian di atas talian. Semua kita tahu ialah judi itu bukan satu perkara yang haram di sisi agama Islam.
Jadi kita sebagai orang Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dengan platform media sosial pada hari ini, kerana judi merupakan satu perkara yang haram di sisi agama Islam. Justru itu kita sebagai umat Islam yang menganut agama Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dengan perjudian di atas talian ini, kerana judi di atas talian ini boleh kita terlibat tanpa kita sedar. Dan seterusnya ialah penyebaran fitnah yang berleluasa di media sosial. Kita hendaklah sentiasa berwaspada dan berhati-hati apabila membaca sesuatu berita dari media sosial, kerana kita belum pasti kesahihan berita tersebut. Selain itu juga kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan berita-berita yang terdapat di media sosial pada hari ini. Bila terdapat sesuatu berita yang berada di media sosial, kita hendaklah membaca dahulu berita tersebut dan mengenal pasti kesahihan berita tersebut sebelum kita berkongsi dengan orang lain. Kerana apabila kita berkongsi kepada orang lain sesuatu berita itu yang belum pasti kita tahu kesahihannya, sudah tentu ia akan mendatangkan rasa sanksi kepada orang lain tentang kesahihan berita tersebut. Saya rasa sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Pada masa kini, pelajar banyak didedahkan dengan pelbagai budaya negatif dan bercanggah dengan prinsip-prinsip agama, terutamanya berpunca dari pengaruh belakang sebaya. Pendedahan kepada perkara-perkara negatif ini telah membawa pelajar-pelajar ke dalam krisis kerutuhan nilai dan akhlak. Fenomena ini digambarkan melalui tindakan mereka yang mendera sesama rakan, membuli, mencuri konten, beras tubuh, merompak dan ada juga yang sanggup membunuh. Antara faktor yang terlibat adalah seperti kurang pendidikan agama dan kurangnya penghayatan agama, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Selain itu, kurangnya amalan kerohanian. Amalan tersebut adalah seperti pelajar tidak menunaikan solat, berpuasa, kurang melakukan perbuatan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah seperti berwirid, berzikir, bermuhasabah diri dan tidak mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, pihak kerajaan telah mewujudkan undang-undang iaitu Akta Kanak-kanak 2001 iaitu Akta 611. Akta ini mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2002 menggantikan Akta Mahkamah Juwana 1947 iaitu Semakan 1972, bertujuan untuk melindungi kanak-kanak dan kepentingannya. Undang-undang ini terpakai kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, di mana perkara ini akan menumpukan terhadap kanak-kanak yang bermasalah dengan memberikan didikan akhlak, didikan kerohanian dan sasiah diri yang baik dan tegas. Ketegasan ini akan ditakuti oleh remaja yang berumur di bawah 18 tahun, di mana mereka akan dijauhkan dari keluarga mereka buat sementara waktu dan tiada lagi aktiviti bebas yang mereka sukakan. Oleh itu, kadar budaya negatif mungkin akan berkurang di kalangan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan akan meningkatkan tamadun Islam di masa akan datang. Seterusnya, kurang atau tidak lengkap penyerapan budaya dan agama dari keluarga. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak adalah memberikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam secara menyeluruh dalam kehidupan seharian. Kegagalan ibu bapa dalam membina nilai agama dalam keluarga akan menjejaskan sistem kepercayaan anak terhadap pegangan agama. Perkara ini akan menyebabkan anak-anak terjerumus ke dalam aktiviti negatif dan aktiviti yang tidak bermoral. Hal ini berpunca daripada ibu bapa yang sangat sibuk dengan kerja sehingga ada yang melupakan tanggungjawab dalam mendidik anak-anak dan menerapkan penghayatan agama ke dalam diri anak-anak. Selain itu, tekanan dari ibu bapa yang suka mengongkong. Bukan salah ibu bapa untuk mengambil tahu tentang aktiviti seharian anak-anak, tapi jika ibu bapa terlalu mengongkong, anak-anak akan berasa kekurangan kebebasan dan privasi untuk melakukan perkara yang diminati. Sesetengah remaja tidak tahan akan ibu bapa
mereka dan berfikir untuk melarikan diri dari rumah. Hal ini akan memudahkan bagi anak-anak terjerumus dalam perkara yang negatif semasa diri mereka dalam tekanan akibat sikap ibu bapa yang tidak memahami anak-anak. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah mengubah cara hidup demi menjaga akhlak dan moral anak-anak pada masa kini. Antaranya ialah seperti ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak kecil lagi, ibarat melentur puluh biarlah dari rebunnya. Selain itu, ibu bapa perlulah menjadi contoh yang baik dari segi agama dan budaya yang baik kepada anak-anak, dan ibu bapa harus sentiasa berada di sisi anak-anak ketika anak-anak berada dalam kesusahan dan menjadi rakan atau pendengar yang setia untuk mendengar dan berkongsi segala masalah yang dihadapi anak-anak. Dengan ini, usaha ini mampu untuk melahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia di masa akan datang dan terus memperkukuhkan tamadun Islam di masa akan datang.